Okey, baiklah. Seterusnya kita berpindah kepada bahagian kalimah yang kedua, iaitu al-fi'lu. Al-fi'lu ni maksudnya tadi kata kerja ataupun perbuatan. Lihat kepada ta'riful fi'li, iaitu pengertian fi'il. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Maksud fi'il ni ialah apa? Setiap perkataan, iaitu perkataan bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu perbuatan ataupun kata kerja yang berlaku pada masa tertentu. Pada masa tertentu tu apa? Iaitu pada sama ada pada masa yang telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Itu maksudnya pada masa tertentu. Seterusnya kita lihat kepada alamatul fi'li. Macam tadi juga ada alamat isim, yang ini kita lihat kepada alamat fi'il, iaitu tanda-tanda kata kerja, tanda-tanda fi'il. Macam mana kita nak tahu dia itu ialah fi'il? Yang pertama kita lihat iaitu ittisaluhu bi qad. Maksudnya yang bersambung dengan qad. Qad ni huruf qad. Contoh apa? Qad qama ataupun qad yakumu. Jadi kalau kita nampak perkataan itu yang duduk selepas qad, maka ia adalah fi'il. Contohlah kita tak tahu kan maksud qama ni apa. Okey. Telah bangun. Qama ni maksudnya telah bangun. Jadi qad qama telah bangun. Okey, ataupun telah berdiri. Jadi ada kalimah qad ni, kita nampak kalimah qad, maka kalimah yang duduk selepas qad ia adalah fi'il. Macam tadi kan, macam tadi ada yang dekat sebelah tadi isim kan. Macam mana kita nak tahu dia isim? Salah satunya yang duduk selepas huruf jar. Contoh fi. Jadi kalimah yang duduk selepas huruf jar ia adalah isim. Kalau kalimah yang duduk selepas qad ia adalah fi'il. Qad yakumu ini juga fi'il. Okey, seterusnya nombor 2 yang bersambung dengan ta fa'il. Okey, yang ini siapa yang pernah belajar bahasa Arab dia mungkin tahu, iaitu yang bersambung dengan huruf ta fa'il. Fa'il maksudnya pelaku. Dalam fi'il yang kita belajar, fi'il madhi yang ada 14 fi'il yang bersambung dengan dhamir tu yang kita belajar, seperti contohnya kata betul. Okey, apa yang dimaksudkan ta fa'il tu ialah yang di hujungnya ni. Tu, kata beta, kata beti, kata betuma, kata betum, kata betuna. Jadi kalimah yang bersambung dengan tu, ta, ti, tuma, tum, tuna ni, okey, jadi kalimah tu ialah fi'il, dia bukanlah isim. Sebab kita tak akan jumpa isim yang bersambung dengan ta fa'il tu. Kalau kita perasan kat sini, okey, yang ni siapa yang pernah belajar bahasa Arab mungkin dia tahu yang mana yang bersambung dengan ta tu maksudnya dia fi'il lah. Yang bersambung dengan ta fa'il, iaitu ta pelaku. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang bersambung dengan ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah ni maksudnya huruf ta bagi perempuan yang mati. Kata bats. Yang tadi semua tak mati kan? Kata tu, ta, ti, tuma yang tak mati balasnya. Tapi yang ini huruf ta, ta'nis, ta yang menunjukkan kepada perempuan yang mati. Contohnya kata bats. Jadi kalau ada kalimah yang bersambung dengan ta ni, ta mati ni, maka dia adalah fi'il dan bukan isim. Seterusnya yang bersambung dengan huruf ya mukhatabah muannas, iaitu ya mukhatabah muannas. Okey, sama ada dalam fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Ini pembahagian fi'il. Nanti kita akan jumpa dekat bawah. Okey, contohnya taktubina ataupun uktubi. Taktubina ada dalam fi'il mudhari' bagi dhamir anti. Kalau antum perasan kat sini, anti taktubina ni, ini nama dia ya mukhatabah muannas. Okey, yang bersambung dengan ya mukhatabah muannas, maka dia adalah fi'il. Okey, sebab kita tak akan jumpa isim yang bersambung dengan ya mukhatabah. Okey, seterusnya uktubi. Inilah huruf ya-nya ya mukhatabah muannas. Yang ini dalam fi'il amar. Okey, baik. Seterusnya nombor 5 yang bermula dengan huruf daripada huruf-huruf mudhari'. Okey, huruf-huruf mudhari' ada 4, iaitu alif, hamzah, nun, ya, ta. Jadi kalau awak nampak kalimah itu bermula daripada huruf ya ke, huruf nun ke, huruf ta ataupun huruf hamzah, maka ia adalah fi'il. Okey, contoh dia apa? Yazhabu, tazhabu, nazhabu, azhabu. Yazhabu dia sedang pergi, tazhabu ni kamu sedang pergi, nazhabu kami pergi, azhabu saya pergi. Okey. Jadi kalau nampak huruf yang bersambung dengan huruf mudhari' ni ada dalam fi'il mudhari' je lah, ada 4, maka dia adalah fi'il. Okey, apa tujuan kita belajar alamat ni?
untuk kita nak mengetahui bahawa kalimah itu ialah fi'il. Okey. Seterusnya, kita berpindah kepada aqsamul fi'liyah ataupun anwa'ul fi'liyah, iaitu bahagian-bahagian fi'il. Fi'il juga ada aqsam, kita terbahagi kepada 3, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' dan fi'lul amri. Sekarang kita tengok satu-satu dulu, pergi kepada al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi ialah kata kerja masa lalu. Masa lalu ni maksudnya yang telah berlaku lah, iaitu kata kerja yang telah berlaku. Macam juga dalam bahasa Inggeris kita belajar iaitu past tense. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Maksudnya kata kerja yang merujuk kepada setiap perbuatan ataupun kata kerja yang berlaku pada masa lalu. Maksudnya dah berlaku, telah berlaku. Contohnya zahaba. Zahaba maksudnya dia seorang lelaki telah pergi. Banyak lagi contoh dakhala, telah masuk, dia seorang lelaki telah masuk. Jalasa, dia seorang lelaki telah duduk. Nama, dia seorang lelaki telah tidur. Apa lagi? Qama tadi bangun. Fataha. Baik, seterusnya kita pergi kepada fi'il yang kedua iaitu fi'il mudhari', iaitu kata kerja masa kini. Kata kerja masa kini ialah yang sedang berlaku. Apa dia fi'il mudhari'? Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Kata kerja yang merujuk kepada setiap perbuatan yang berlaku pada masa kini, iaitu pada masa sekarang ataupun masa hadapan. Maksudnya yang belum berlaku. Contoh dia apa? Yadhhabu. Yadhhabu ni maksudnya dia seorang lelaki sedang pergi. Contoh lain apa? Yadkhulu. Contoh lain apa? Yajlisu. Yaftahu. Okey. Tadi zahaba tu maksudnya telah masuk. Telah pergi. Okey, kalau nak kata sedang pergi, yadhhabu. Okey. Ni dakhala telah masuk, sedang masuk yadkhulu. Ya jalasa telah duduk, sedang duduk yajlisu. Fataha telah masuk, telah membuka. Fataha jadi sedang buka yaftahu. Okey, banyak lagi lah fi'il mudhari'. Seterusnya fi'il amar. Apa dia fi'il amar? Wa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Maksud fi'il amar ialah kata kerja perintah ataupun arahan. Okey, maksudnya arahan, perintah. Idhhab, pergilah. Pergilah kamu seorang lelaki. Idhhab. Udkhul, masuklah. Uktub, tulislah. Iqra', bacalah kan. Iqra' tu maksudnya bacalah. Iqra' bismi rabb tu itu fi'il amar lah. Okey, maksudnya bacalah. Jadi kegunaan fi'il amar ni ialah untuk kata kerja perintah. Nak memerintah sesuatu, nak memerintah seseorang. Okey, jadi itulah kesimpulannya. Fi'il terbahagi kepada 3. Kita ada fi'il madhi yang telah berlaku, fi'il mudhari' yang sedang berlaku atau belum berlaku, ataupun fi'il, dan juga yang ketiga ialah fi'il amar, iaitu yang kata kerja untuk perintah. Okey, jadi yang ini secara ringkas. Nanti kita akan ada satu topik pembelajaran yang mana khususkan kepada ketiga-tiga fi'il ini. Okey, ini cukup pengenalan fi'il. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir iaitu al-harfu, iaitu bahagian kalimah yang terakhir, maksudnya tadi partikel. Okey, ta'riful harfi huwa kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan ila ma'a ghairi. Setiap perkataan yang artinya tidak dapat difahami dengan sempurna kecuali bergabung dengan perkataan lain. Okey, itu huruf. Maksudnya dia kata kalimah tu takkan sempurna ataupun takkan faham kalau dia tak bergabung dengan kalimah lain. Contoh yang tadi kita bagi tadi, di kan, fi. Okay, di ni apa? Apa maksudnya di ni? Maksudnya tak jelas kalau kita kata di je. Tak dapat difahami. Tapi kalau dia bersambung dengan kalimah lain, contohnya fil madrasah, barulah difahami maksudnya, oh di sekolah, macam tu. Okay, di sekolah. Itulah al-harfu, huruf fi, partikel. Okey, aqsamul harfi iaitu anwa'ul harfi, iaitu bahagian-bahagian huruf. Okey, yang ini saya secara ringkas je lah huruf ni, sebab dia kalau kita pergi satu persatu tu dia sangat panjang penerangan dia, tapi yang ini kita bagi saya akan secara ringkas sajalah, akan terangkan secara ringkas. Okey, huruf terbahagi kepada 3 iaitu huruf yang masuk ke atas isim, hurufun tadkhulu 'alal ismi, hurufun tadkhulu 'alal fi'li, dan hurufun tadkhulu 'alal ismi wa 'alal fi'li. Iaitu huruf yang masuk ke atas isim, huruf yang masuk ke atas fi'il, huruf yang masuk ke atas isim dan fi'il. Okey, ada sesetengah huruf tu dia boleh bertemu pada isim sahaja
Ada sesetengah huruf boleh bertemu pada fi'il. Ada sesetengah huruf boleh bertemu pada isim dan fi'il. Macam tadi kan, fi, harfun jar. Boleh pada isim saja. Lepas tu yang qad tadi yang kita belajar yang dalam fi'il mudhari' tu boleh pada qad tu boleh bertemu dalam fi'il saja. Tapi ada sesetengah huruf yang boleh masuk dua-dua, boleh masuk dalam isim dan juga dalam fi'il. Okey, contoh huruf yang boleh masuk dalam isim, huruf jar, min, ila, an, ala, fi, huruf qasam, huruf nasih. Okey, saya bagi satu contoh je. Okey, huruf yang boleh masuk dalam isim, inilah dia, fil madrasah. Huruf jar ni ada banyak, salah satunya min. Okey, kita ambil ila lah, ila. Ila ni maksudnya ke. Okey, ilal masjid, maksudnya ke masjid. Okey, ilal masjid dal. Okey. Ilal masjid ni maksudnya ke masjid. Okey, ila ni selepas ila kalimah ialah al-masjid. Jadi al-masjid ni ialah isim. Kita takkan jumpa huruf-huruf jar ni kita takkan jumpa selepas huruf jar ni fi'il. Contoh, boleh ke kita nak kata ila, tiba-tiba kita letak fi'il. Ila dahula, ke telah masuk. Dia salah tata bahasa di situ. Okay, jadi huruf-huruf ini, huruf jar, huruf qasam ni, huruf sumpah, huruf nasih ni, kita akan belajar dalam inna wa akhwatuha nanti. Okay, jadi huruf-huruf ketiga-tiga huruf ni hanya boleh masuk dalam isim saja, tapi tak boleh masuk dalam fi'il. Okay, ni yang pertama lah. Yang kedua, huruf yang boleh masuk dalam fi'il saja, dia tak boleh masuk dalam isim. Contoh, huruf jazam. Lam, lamma, la nahiyya, lamun amar. An, lan, izan, kakul. Saya ambil la nahiyya ni. La nahiyya ni la bagi larangan. Kita biasa dengar, kita biasa guna. Okay, contoh, la tazhab. Jangan, maksudnya jangan pergi. La tazhab. Okay, tazhab ni fi'il. Inilah huruf jazam. Okay, dia boleh masuk dalam fi'il. Jangan pergi. Okay, jangan pergi. Kita takkan jumpa la ni dalam menggunakan isim selepasnya. Okey, begitu juga an, lan, izaikan. Lan ni maksudnya tidak akan. Saya ambil contoh yang sebenarnya. Lan, contoh apa? Lan tadkhul. Awak tidak akan masuk. Tadkhul. Ataupun lan adkhul. Saya tidak akan masuk. Jadi lan ni kita tak akan jumpa selepas kalimah selepas lan ni kita tak akan jumpa isim. Dia mesti fi'il. Maksudnya huruf jazam dan huruf nasab ni hanya digunakan untuk fi'il sahaja, tidak boleh digunakan huruf untuk isim. Okey, itu contoh bagi huruf yang masuk ke dalam fi'il. Seterusnya huruf yang boleh masuk dalam dua-dua, iaitu dalam fi'il, boleh digunakan untuk fi'il, boleh digunakan untuk isim. Okey, contohnya huruf ataf, huruf istifham dan huruf nafi. Okey, summa, al-waw, al-fa'aw, ambal. Okey, saya ambil satu contoh yang paling mudah, iaitu al-waw. Waw ni, wa lah, wa. Maksudnya dan. Okey. Boleh tak kita nak gunakan dalam isim? Boleh, tak ada masalah. Contoh, Muhammad wa Aziz. Muhammad dan Aziz. Okey, wa ni selepas dia boleh isim. Okey, boleh. Boleh tak selepas wa ni kita gunakan dalam fi'il? Boleh juga. Okey. Contoh nak cakap ya'kulu wa yashrabu. Okey, iaitu dia makan dan minum. Dia makan dan minum. Wa ni, jadi yashrabu ni fi'il. Aziz tadi isim. Okey, maksudnya wa ni, huruf ataf ni boleh digunakan dalam isim dan dalam fi'il. Itu secara ringkas ni. Saya tak perlu terangkan secara detail lah sebab dia terlalu panjang dan banyak. Okey, jadi itu ialah huruf partikel yang mana kalau dia huruf yang kecil-kecil ni, kalau dia tak bergabung dengan apa-apa kalimah, maka kita tidak akan faham. Okey, jadi saya ulang kesimpulannya lah. Saya ulang daripada awal. Kalimah terbagi kepada 3, iaitu isim, fa'il, huruf, yang mana semua orang kena ingat. Itu ialah basic bagi permulaan pembelajaran bahasa Arab. Okey, baik.